Kita record on cloud. Hah? Record cloud. Bukan dalam komputer. Ya, X adalah logam yang berada di atas, ini tindak balas antara logam X yang telah dibakar dimasukkan dalam balang gas yang berisi gas karbon dioksida. Ya, apa ni, gas penutup balang gas kat situ awak tengok dalam gambar Raja, dia penutup balang gas, balang gas berisi gas karbon dioksida, kemudian logam X yang terbakar. Ya, ini adalah soalan kimia Kelantan apa ni paper 2 bahagian B, soalan nombor 7. Cikgu bincang soalan ni sambil menggunakan YouTube yang saya telah hantar dalam grup Telegram tu. Okey. Ya, yang mana yang baru masuk cikgu ulang balik. Ya, Raja 7 menunjukkan tindak balas antara logam X. Logam X ni dibakar, dimasukkan ke dalam balang gas yang berisi gas karbon dioksida. Ya, artinya dalam balang gas ni ada karbon dioksida. Sebelum balang gas ini dimasukkan ke dalam ni, dia dibakar dulu. Ya, okey. X adalah logam, ya, soalan nombor A ni, X adalah logam yang berada di atas karbon dalam siri kereaktifan logam. Apabila dibakar, logam X terbakar dengan nyalaan terang dan menghasilkan serbuk berwarna putih dan hitam. Ya. Cadangkan logam X, namakan serbuk hitam. Jadi dia kata dekat sini apa ni, logam X tu berada di atas karbon. Tengok dalam siri kereaktifan logam X berada di atas karbon. Jadi mungkin magnesium ataupun aluminium. Ya, kalau kalium, nitrium ni kita jarang guna untuk tindak balas. Ya, jadi selalu kita guna untuk tindak balas magnesium atau aluminium. Tapi tak apa, kita tengok dulu soalan ni, ya. Ya, apa yang kita tengok dekat sini? Ya. Jadi dia suruh kita soalan satu. Ya. Terangkan tindak balas pengoksidaan dan penurunan yang berlaku berdasarkan pemindahan oksigen. Dalam jawapan anda, sertakan persamaan kimia bahan yang mengalami proses pengoksidaan dan penurunan, bahan yang menjadi ejen pengoksidaan dan penurunan. Ya. Jadi dekat sini awak kena pilih, ya. Yang mudah awak boleh pilih magnesium. Ya, magnesium dibakar bertindak balas dengan karbon dioksida. Pasal itu logam dia, ya, magnesium, ya, bertindak balas dengan karbon dioksida. Kita tengok, ya. Ya. Tengok. Ya, magnesium
dimasukkan ke dalam gas carbon dioxide. Ya, dalam magnesium dimasukkan dalam gas carbon dioxide kat situ. Okey. Ya, pasal yang tadi saya dah tunjuk kat awak, dia dah sebut logam X adalah logam yang berada di atas karbon. Jadi dia masuk dia dalam soalan ni tadi, ya, kalau awak tengok balik soalan ni tadi, logam X dibakar kemudian dimasukkan di dalam gas karbon dioksida di dalam balang. Dan diberitahu bahawa logam X adalah logam yang berada di atas karbon. Ya, cikgu tunjuk balik. Untuk siapa-siapa yang baru lagi tadi. Ya, okey. Ya, kita buat tindak balas ni adalah ni logam X dibakar kemudian masuk ke dalam balang yang berisi gas karbon dioksida. Ya, dan diberitahu logam X yang dibakar ini berada di atas karbon dalam siri dalam siri kereaktifan logam. Ya, jadi jarang kita guna kalium sodium ni, yang selalu kita guna dalam makmal magnesium ataupun aluminium. Ya, dan dah biasa awak selalu guna, cikgu selalu tunjuk adalah magnesium. Jadi guna, kalau apa-apa soalan, guna benda yang biasa kita guna. Jadi tindak balas dekat sini dianggap X adalah magnesium. Ya, X magnesium ini dia telah dibakar. Bila telah dibakar, dia akan jadi magnesium oksida. Ya, awak tengok sini, saya ulang balik. Okey. Ya, silap tadi ya. Magnesium ni tadi apa ni, walaupun dibakar tu dia untuk menjadikan reaktif aja. Magnesium bertindak balas dengan karbon dioksida. Jadi dari segi redox je, magnesium akan ambil oksigen daripada karbon sebab karbon berada di bawah. Jadi magnesium akan jadi magnesium oksida, tertinggallah karbon. Sebab itulah dalam tindak balas ni dia dah sebut bahawa ya apabila dibakar, logam X terbakar dengan nyalaan terang, ya, nyalaan terang dan menghasilkan serbuk berwarna putih dan hitam. Jadi nyalaan terang itu adalah magnesium tu terbakar dengan nyalaan terang macam yang awak buat dalam eksperimen dengan nyalaan terang. Kemudian serbuk putih itu adalah magnesium oksida dan hitam itu adalah karbon. Okey, daripada ini pun awak dah boleh agak, sekejap ya. Daripada statement ini pun awak dah boleh agak ni. Apabila dibakar, logam X terbakar dengan nyalaan terang dan menghasilkan serbuk berwarna putih dan hitam. Saya tak nak bagi jawapan terus, saya nak awak fikir. Ya, pertama dia dah sebut dekat sini, iaitu X adalah logam yang berada di atas karbon dalam siri kereaktifan logam. Jadi bila nampak je ni, ya, awak boleh pilih magnesium atau aluminium. Kemudian dia dah bagi satu statement.
apabila dibakar, logam X terbakar dengan nyalaan terang. Memang tu awak dah saya ajar masa tingkatan 4, magnesium bila dia terbakar, dia menghasilkan nyalaan terang. Dan dia juga akan menghasilkan, hasilnya adalah serbuk berwarna putih. Jadi dekat sini awak dah tahu yang nyalaan terang itu magnesium oksida dan serbuk berwarna putih adalah hasil selepas eksperimen, iaitu magnesium oksida. Dan hitam ni memang kita tahu ia adalah karbon. Faham tak? Ya. Okey ya. Jadi awak nampak kat sini. Tunjuk balik kat sini. Nampak? Ya. Magnesium akan ambil oksigen jadi magnesium oksida campur karbon. Ini serbuk putih semasa diterbakar nyalaan yang terang dan ini adalah serbuk hitam. Ya, kemudian awak imbangkan persamaan ni. Dah imbang belum? NO2 ni dia. Bila dia letak 2 kat sini, okey, itu dah jadi satu guideline awak yang saya tunjuk tadi, iaitu perkataan nyalaan terang, serbuk putih dan hitam, dan lagi satu statement X adalah logam yang berada di atas karbon. Automatik bila hasil ada dekat situ, automatik awak tahu itu adalah magnesium. Kita tak boleh pilih aluminium, ya, pasal dia dah terus nyalaan putih, nyalaan terang dan serbuk putih. Kemudian bila awak soalan dia tadi apa? Dia kata imbang buat persamaan kan? Ya. Buat persamaan kimia kan? Ya, buat persamaan kimia. Ya, nanti awak tengok balik. Ya, awak tengok balik soalan ni dalam tu ya, dia suruh buat persamaan kimia. Kemudian dia kata dia suruh bincangkan dari segi redox. Ya, dari segi redox awak kena bincangkan. Kat sini ada berapa markah? Suggest logam dan nama serbuk putih. Cadangkan logam tadi kita cadangkan magnesium dan namakan serbuk hitam adalah karbon. Ya. Kemudian dia kata terangkan, saya tengok ada tak soalan lagi. Ya. Pasal kat awak tak ada soalan, susah tu. Ni soalan dia. Ya, soalan dia kata terangkan tindak balas redox. Ya. Dari segi oxygen transfer. Ya, explain redox reaction that occur in terms of oxygen transfer. Awak kena buat chemical equation. Kemudian bahan yang mengalami pengoksidaan dan penurunan. Dan awak kena cerita tentang ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Ya, jadi dekat sini kita dah boleh nampak dah. Okey. Ya, jadi yang kat sini awak boleh nampak dah. Ini chemical equation. Nanti kita letak MnO2. Letak 2 dekat sini, 2 mg. Ya. Okay. Lambat. Nampak? Ya, okey dah. Ya, jadi dekat sini awak nampak dah dia dah imbangkan persamaan 2 mg mg akan sesarkan karbon. Jadi dekat sini awak boleh tahu dah
Yang mengalami pengoksidaan adalah magnesium. Mengalami pengoksidaan adalah magnesium. Magnesium akan jadi magnesium oxide. Dia mengalami pengoksidaan. Ya, kemudian karbon akan mengalami penurunan. Karbon diturunkan, karbon hilang oksigen. Karbon dioksida jadi karbon. Magnesium menerima oksigen. Jadi bila dia kata nyatakan bahan yang mengalami proses pengoksidaan dan penurunan, bahan yang mengalami proses pengoksidaan adalah magnesium. Yang mengalami proses penurunan adalah karbon dioksida. Ya. Jadi itu yang mengalami pengoksidaan. Jadi ejen yang mengalami pengoksidaan dia adalah ejen penurunan. Jadi magnesium ejen penurunan, karbon dioksida ejen pengoksidaan. Dia mengalami penurunan, dia adalah ejen pengoksidaan. Jadi soalan ni tak adalah susah. Ya. Okey, kita tengok dia punya skema dekat sini. Ni logam yang dicadangkan, logam X dan namakan serbuk hitam tadi, itu magnesium atau aluminium. Tapi daripada statement dia tadi, dia menunjukkan magnesium pasal serbuk putih dan nyalaan terang. Ya, saya terus pada skema. Ya. Dapat. Lambat lah. Ya, ini dia. Ya, yang mengalami pengoksidaan magnesium. Ya, yang mengalami pengoksidaan magnesium disebabkan dia kata pasal dia nak sampai dia ada 8 markah ya, jadi awak kena terangkan. Dia kata terangkan tindak bala pengoksidaan penurunan yang telah berlaku berdasarkan pemindahan oksigen. Ya, magnesium awak kena tulis dah letak persamaan ni, kemudian tulis yang mengalami pengoksidaan magnesium sebab dia magnesium menerima oksigen, yang mengalami penurunan karbon dioksida. Sebabnya karbon dioksida kehilangan oksigen. Kemudian magnesium adalah ejen penurunan, karbon dioksida ejen pengoksidaan. Ya, ni ejen pengoksidaan, ni ejen penurunan. Dia mengalami pengoksidaan, dia adalah ejen penurunan. Dia mengalami penurunan, dia adalah ejen pengoksidaan. Jadi tengok berapa markah ada, 8 markah. Betul tak? Pasal chemical equation 2 markah. Ini 1 point, 1 point, 1 point, 1 point dah. Habis dah soalan ni. Untuk soalan nombor 7. Okey. Ya, saya stop share kejap. Okey, faham tak berapa orang ada dalam ni? Plus berapa orang dalam ni? Tak dengar lah suara. 9 orang cikgu. Tahu. FQ ni siapa? FQ siapa? Fikri. Fikri. Tak apalah. Nanti yang lain tu boleh tengok. Ya. Saya upload dalam YouTube. Okay. Mana tadi? Okey dah.
Ya, kita tengok soalan seterusnya. Ya, seterusnya kita guna ni balik pasal awak tak ada kertas. Okey, ni soalan seterusnya. Why? Alah, ini English. Tak apalah. Ya, why logam Y adalah logam yang berada di bawah karbon pula. Dalam siri kereaktifan logam tadi. Ya, dalam siri kereaktifan logam Y adalah logam yang berada di bawah karbon. Apabila dibakar dan diletakkan ke dalam balang gas karbon dioksida, tiada perubahan yang dapat diperhatikan. Dengan merujuk kepada logam yang sesuai, lukis raja berlabel bagaimana anda ingin menjalankan eksperimen untuk menentukan kedudukan logam Y, ya. Jadi karbon logam yang berada di bawah karbon tadi mana tadi, ya, kita tengok balik. Ini logam-logam yang berada di bawah karbon dalam siri kereaktifan logam. Itu mungkin zinc, ferrum, stannum, lead, copper. Ya, yang lain bawah ni kita jarang guna. Cu, lead, stannum, ferrum ataupun zinc. Okay, ya. Kemudian dia tanya tadi macam mana kita pasal ini Y yang berada di bawah karbon. Apabila dibakar dan diletakkan di dalam, saya ulang balik soalan tadi. Ya, ada. Ya, apabila dibakar diletakkan dalam balang gas, tiada perubahan yang dapat diperhatikan. Dengan merujuk kepada logam yang sesuai, lukis raja berlabel. Jadi awak boleh buat zinc oksida ke, ya, karbon, copper yang saya sebut tadi, copper oxide ke, plumbum oxide ke, argentum ke, stannum oxide. Ya, ya. Dengan merujuk pada logam yang sesuai, lukis raja berlabel bandar menjalankan eksperimen untuk menentukan kedudukan logam Y. Ya. Sebab kalau kita masukkan, dia kata kalau kita masukkan dalam gas jar yang macam tadi tu yang ada karbon dioksida, tiada perubahan terbentuk. Sebab zinc tak boleh ambil oksigen dari karbon. Sebab zinc berada di bawah, karbon berada di atas. Itu yang tiada perubahan terbentuk. Ya, ya, tak ada perubahan terbentuk. Kemudian ditanya lagi, ni awak kena tengok betul-betul ni, ya, salah faham. Jadi awak kena tahu betul-betul kat sini. Tiada perubahan terbentuk sebab katalah kita pilih zinc. Dia bertindak balas dengan karbon dioksida ni. Burn in the gas jar contain carbon dioxide. Soalan macam di atas tadi. Tapi guna zinc. Zinc tak boleh ambil oksigen dari karbon. Sebab zinc berada di bawah. Iaitu yang no change is observed. Ya, kemudian dia kata dengan merujuk kepada logam yang lebih sesuai, lukiskan raja berlabel. Macam mana awak nak tentukan kedudukan yang Y dalam siri kreatif? Cara ni lah. Iaitu tapi awak kena tindak balaskan dengan karbon. Bukannya karbon dioksida. Awak tindak balaskan zinc oxide dengan karbon. Awak tindak atau Y itu mungkin copper oxide. Awak tindak balaskan copper oxide tu dengan karbon. Ya, awak tidak atau pun. Ni atau. Ya. Jadi dekat sini ini 2 markah saja. Tapi kena faham betul-betul soalan ni. Ya, dia kata saya tengok awak menjawab soalan kertas 2 awak tak faham betul-betul. Ada soalan awak tak jawab. Awak terus soalan the next question.
Soalan yang atas tak jawab betul-betul. Bawah habislah. Nampak tak? Ya, kena tengok betul-betul soalan ni. Ya, kita bukan pakai hafal aja benda-benda ni, tapi kena tengok balik. Ya, tengok. Yang tadi, yang statement yang ini, saya ulang lagi sekali, statement yang ini iaitu logam bertindak balas dengan karbon dioksida. Sebab itulah tiada perubahan berlaku. Iaitu mungkin logam zinc oxide ke zinc ke bertindak balas dengan karbon dioksida. Zinc tak boleh ambil oksigen dari karbon. Sebab itu statement yang atas ni. Statement yang bawah ni ya, awak kena tindak balaskan karbon dengan logam oksida. Logam oksida karbon dan siri ke bawah mesti dengan logam oksida. Baru bertindak balas. Kalau tidak, zinc, kalau zinc dengan karbon dioksida tidak bertindak balas. Okey, faham ya? Okey dah. Sekejap ya. Stop share. Okey, faham tak tadi? Kelas faham tak? Faham. Faham cikgu. Okey ya. Kemudian yang C pula. Ya, soalan C kita tengok. Yang tadi tu 2 markah aja ya. Skrin. Tengok soalan C pula. Okey. Ya, soalan C, berikut adalah formula bagi 2 sebatian. Ya. Kromium oksida. Dia kata formula 2 sebatian kromium oksida. Berdasarkan kepada formula itu, nyatakan nama sebatian mengikut sistem penamaan IUPAC. Bagaimanakah penamaan kedua-dua itu dibuat? Ya. Jadi ini 5 markah. Nama sebatian, jadi satu terus jumpa ini direct question. Ya, chromium oxide. Ya, chromium oksida. Dua-dua tu chromium oksida, tapi dalam kurungan ni nak letak apa? Macam mana kita nak namakan dia? Ya, macam mana? Ya, awak kena tahu dia ni chromium 4, yang ini chromium 3. Ya, berdasarkan oksigen ni awak tahu. Tengok dia buat. Ya, oksigen ni tengok dia buat CrO2. Ya, CrO2 sebab oksigen ni awak tahu dah. Oksigen ni O2 negatif. Bila O2 negatif, macam mana dia jadi CrO2? Mesti Cr ni 4 positif. Bila awak tahu dia Cr ni 4 positif, jadi awak boleh namakan mengikut nombor pengoksidaan dia. Jadi 4 huruf Roman dekat sini adalah nombor pengoksidaan, iaitu 4 positif. Kemudian yang bawah ni pula, ya, Cr ya, Cr2O3. Seperti biasalah, O2 negatif, O2 negatif, macam mana nak imbangkan dia? Ya, jadi O2 negatif, awak dah tahulah O2 negatif tu dia darab dengan 3. Ya, bila O2 negatif tu darab dengan 3, pasal dia dah bagi yang ni. Awak cuma cari nombor pengoksidaan kromium aja. Ya, jadi dia jadi 2 negatif darab dengan 3, yang ini pula 2, ini mesti jumlah dia mesti 6. Pasal ni 2 darab 3 dapat 6 negatif. Jadi
Yang ini 2 pun mesti darab dengan 3. Itu yang jadi 3 positif. 3 positif ini nombor pengoksidaan. Itu jadi nama dia kromium 4 oksida dengan kromium 3 oksida. Nah, ya, bandingkan bagaimana penamaan kedua. Awak kena terangkanlah dah. Awak kata poin ketiga dekat sini, nombor pengoksidaan kromium dalam CrO2 4 positif, nombor pengoksidaan kromium dalam Cr2O3 adalah 3 positif. Ya. Chromium has more than one oxidation number. Kromium ni dia mempunyai lebih daripada nombor pengoksidaan sebab dia adalah logam peralihan. Ya, keistimewaan logam peralihan dia mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan dan nombor pengoksidaan ini mesti dinyatakan dekat nama dia. Itu sebabnya. Ini 3 point. Jadi markah kat situ 5, markah ini poin-poin dia. Ya, kadang-kadang awak tahu jawab tapi tak reti nak orang ni nak ni, orang ni. Faham? Okey. Soalan yang seterusnya yang kedua. Berikut adalah kejap ya, kita tunjuk soalan. Okey ya. Berikut adalah senarai 3 jenis biji. Bauxite, hematite, cassiterite. Untuk setiap biji ini, biji itu maksudnya logam oksida. Jadi bauxite aluminium oxide, hematite apa dia? Cassiterite apa dia? Ya, for each or bagi setiap biji di bawah, sila nyatakan kaedah bagaimana logam boleh diekstrak daripada bijinya. Ya, jadi macam mana? Ya, ini direct question. Ini memang awak kena tahulah. Ya, aluminium berada di atas karbon, betul tak? Bolehkah kita gunakan kaedah tu? Karbon bauxite ni terus kita tindak balaskan dengan aluminium oxide. Okey ya. Tengok jawapan dia terus. Ni tenang saya tunjuk ya. Nampak? Ya. Aluminium oxide. Iron oxide, hematite. Cassiterite, tin oxide. Jadi yang ini memang ada dalam nota awak, buku alkimia awak, buku awak pun ada. Ya, kalau awak ada juga memang ada benda ni. Jadi aluminium, boleh ke aluminium oxide bertindak balas dengan karbon? Tak boleh lah. Ya, sebab dia lebih reaktif. Jadi awak kena guna elektrolisis. Ya, kaedah elektrolisis. Tapi iron oxide dengan lead titanium oxide, awak boleh terus tindak balaskan dengan karbon menggunakan reduction, penurunan. Iaitu karbon kan berada di atas, karbon akan ambil oksigen dari iron ferrum oxide. Karbon akan ambil oksigen dari titanium tin oxide tadi. Yang ini guna elektrolisis, yang ini guna kaedah penurunan. Macam ni jawab dia ya. Macam tu je. Pasal 3 markah je. Jadi awak tahu ni aluminium oxide, ferrum oxide, titanium oxide. Jadi awak tulis je elektrolisis menggunakan molten aluminium oxide, aluminium oxide leburan. Yang ini panaskan je campuran ferrum oxide dengan karbon dan panaskan saja campuran titanium oxide dengan karbon. Okey, faham? Ya. Okey.
Ya, itu dah habis dah soalan nombor nombor 7 ya. Nanti apa-apa yang awak tak faham awak tengok balik. Ini cikgu bincang berdasarkan YouTube tadi. Awak boleh tengok balik. Ya, boleh tengok balik. Nanti saya akan sambung soalan nombor 8 hari Jumaat. Ya, cikgu akan hantar soalan-soalan ni, awak tengok guna ada hard copy depan awak lagi senang berbanding walaupun kat situ ada soalan, saya takut awak jadi tak tu ya. Okey ya, kita berhenti saja dekat sini. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Apa-apa soalan boleh tanya. Terima kasih cikgu. Apa-apa soalan boleh tanya dalam grup Telegram ya. Okey. Cikgu.